Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh kita mengamalkan hadis dhaif? Di sini ada perbedaan para ulama antara boleh atau tidaknya mengamalkan hadis-hadis dhaif. Karena hadis dhaif adalah hadis baginda Nabi Muhammad SAW juga. Akan tetapi di sini jumhur ulama atau kebanyakan para ulama mereka mengatakan bahwasanya diperbolehkan mengamalkan hadis dhaif dalam fadhailul a'mal ataupun keutamaan suatu amalan. Nah, Ibn Hajar al-Asqalani beliau memberikan 3 syarat diperbolehkannya mengamalkan hadis dhaif. Syarat yang pertama, kedhaifan hadis tersebut bukanlah dhaif yang berat. Jadi, dhaifnya suatu hadis ataupun lemahnya suatu hadis di situ ada tingkatan-tingkatannya. Ada hadis dhaif yang ringan. Jadi, kelemahan hadis dhaif tersebut ringan. Seperti halnya hadis yang diantara perawi hadis tersebut ada yang lemah hafalannya. Contohnya. Nah, kemudian ada dhaif yang tingkatnya berat. Seperti halnya dhaif yang diantara perawi hadis tersebut ada yang pendusta ataupun ada orang yang fasik. Nah, jika hadis dhaif tersebut adalah dhaif yang ringan, maka boleh untuk diamalkan. Akan tapi jika hadis dhaif tersebut adalah dhaif yang berat, maka tidak boleh untuk diamalkan. Itu syarat pertama. Kedhaifan hadis tersebut bukanlah dhaif yang berat. Kemudian yang kedua adalah hadis dhaif tersebut bersandar kepada dalil-dalil yang diamalkan. Baik itu dari hadis ataupun Al-Quran. Hadis yang diamalkan contohnya hadis sahih ataupun hadis hasan. Nah, kita akan berikan contoh. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran. Nah, jadi membaca Al-Quran adalah diamalkan di dalam syariat baginda Nabi Muhammad SAW dan ada dalilnya. Kemudian datang hadis dhaif yang menerangkan tentang keutamaan membaca Al-Quran. Berarti hadis dhaif tentang keutamaan membaca Al-Quran ini bersandar kepada Al-Quran tadi yang memerintahkan untuk membaca Al-Quran. Maka hadis dhaif ini boleh untuk kita amalkan. Karena ada asal dalil yang bisa diamalkan. Contoh yang tidak boleh diamalkan, hadis dhaif yang tidak boleh diamalkan adalah di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis sahih ataupun hasan tidak pernah ada perintah ataupun hadis yang menyebutkan tentang amalan A contohnya. Kemudian datang hadis dhaif yang menerangkan tentang keutamaan amalan A tersebut. Maka hadis dhaif tersebut tidak boleh kita amalkan. Karena tidak bersandar kepada dalil-dalil yang boleh diamalkan. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah kita meyakini ketika mengamalkan hadis tersebut, meyakini kedhaifan hadis tersebut. Dan kita mengamalkan hadis tersebut karena kita rindu untuk mengamalkan hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi intinya adalah hadis dhaif boleh diamalkan di dalam fadhailul a'mal ataupun keutamaan amalan. Nah, dan Imam Ibn Hajar beliau menyebutkan ada 3 syarat untuk diperbolehkan mengamalkan hadis dhaif. Yang pertama, kedhaifan hadis tersebut tidaklah berat. Kemudian yang kedua, hadis dhaif tersebut bersandar kepada dalil-dalil yang boleh diamalkan.
Kemudian yang ketiga, ketika mengamalkan hadis tersebut, kita meyakini bahwasanya hadis tersebut adalah hadis dhaif. Dan kita mengamalkan hadis tersebut karena kita rindu untuk mengamalkan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Cukup sekian dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.